bersama Bumawin di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Kerajaan Negeri Sarawak akan terus berusaha bagi memastikan projek pembinaan Sarawak-Sabah Link Road SSLR akan dapat dilaksanakan dan disiapkan sepenuhnya. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu apabila projek tersebut siap kelak, ia akan memberi manfaat besar kepada masyarakat khususnya di daerah Limbang dan Lawas. Dato' Amar Awang Tengah juga menambah dengan adanya jalan tersebut kelak, ia akan memberi peluang kepada Sarawak untuk membekalkan tenaga elektrik kepada negeri Sabah melalui bahagian Limbang yang paling dekat dengan Sabah. Beliau memberitahu demikian pada program Ihya Ramadan dan Perdana Borneo bersempena sambutan Nuzul Al-Quran di Masjid Sahabat Merapuk Sindumin. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari menyeru khususnya masyarakat Islam di bahagian utara Sarawak untuk terus menyemarakkan surau dan masjid sepanjang bulan Ramadan dengan menyertai aktiviti tadarus Al-Quran dan kelas ilmu agama. Turut hadir bersama dalam majlis tersebut Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Dato' Isnin Aliasni, Elias Liasni dan Ahli Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong. Tawaran penginapan termurah di Malaysia iaitu di Sibu mampu meningkatkan ketibaan pelancong ke kawasan tengah Sarawak itu. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tawaran sedemikian didorong oleh penawaran dan permintaan semasa dan ia merupakan sesuatu yang baik untuk Sibu. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan ia juga didorong dengan pembukaan jalan ke Kapit yang dijangka menjadi kawasan potensi baru sekaligus akan membantu merancakkan industri pelancongan di Sibu. Beliau mengulas mengenai tawaran harga bilik murah oleh sebuah aplikasi popular tempahan bilik dalam talian pada program Bubur Lambuk, Pemadam Care for You, Jauhi Dadah, Hidup Puna Erti, Anjuran Pemadam Negeri Sarawak di Masjid An-Najah di Asajaya. Pada program itu sebanyak 500 pek bubur lambuk dan buah kurma diagihkan kepada pengguna jalan raya dan penduduk di kawasan Asajaya. Datuk Seri Abdul Karim turut menyampaikan bantuan wang tunai kepada 490 golongan asnaf di Asajaya, termasuk 47 orang pelatih pertubuhan pemulihan dalam komuniti Asajaya. Program anjuran pemadam tersebut diadakan di seluruh negeri secara berperingkat yang bertujuan menyampaikan mesej kesedaran mengenai bahaya dadah dapat disalurkan secara menyeluruh kepada penduduk, terutamanya pelajar sekolah. Saudara, program Lan Berambih Sungkir berlangsung meriah di dataran Tun Tuanku Bujang dengan ribuan penduduk hadir untuk berbuka puasa bersama. Walaupun keadaan hujan, ia tidak menghalang orang ramai untuk hadir ke program tersebut. Pelbagai program sampingan diadakan, antaranya program Nuzul Al-Quran bacaan 24 jam di Masjid Al-Qadim yang disertai lebih 250 orang peserta. Turut diadakan pertandingan meriam buluh bagi memeriahkan suasana program itu. Sementara itu, Kementerian Perpaduan Negara turut mengadakan program Gerak Rahmah Segulai Sejalai, memasak bubur pedas dengan 5,000 bungkus bubur pedas diagihkan kepada orang ramai. Untuk menyemarakkan ataupun untuk menyemarakkan komuniti rakyat-rakyat di sini untuk sama-sama tampil dan bekerja gotong royong, katakan gotong royong lah. Lepas itu kita pun mengedarkan bubur-bubur yang sudah dimasak itu kepada semua orang yang datang ke Padang ini. Sebanyak 10 kawasan rukun tetangga KRT terlibat dalam gotong royong memasak bubur pedas tersebut. Salah seorang pemimpin komuniti Cina di Sibu, pemancar Datuk Jason Tai, turut memuji program itu yang disifatkannya unik dan boleh dilaksanakan di tempat-tempat lain di Sarawak. It's a very nice feeling lah. I think not many places, even not just in Sibu, but not just in Sarawak, but around the world, you don't see this kind of different groups, different religious group, different race, all coming together. It's very heartwarming. Pada program tersebut, wakil dari rumah-rumah ibadat bukan Islam dan wakil persatuan dari pelbagai kaum turut dijemput untuk menikmati juadah berbuka puasa bersama-sama. Program Jelajah Ramadan RTM diteruskan ke Sibu hari ini. Baik, untuk perinciannya, kita bersama Awang Muhammad Muhibudin di lokasi. Silakan.
Baik, terima kasih rakan setugas di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program Jelajah Ramadan RTM diteruskan pada petang ini di Surau Darul Ukhuwah Sibu, di mana program ini merupakan salah satu wadah bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan di samping mengukuhkan ukhuwah di antara agensi-agensi dan masyarakat setempat. Jadi untuk mengetahui dengan lebih terperinci berkenaan dengan program pada petang ini, saya bawakan bersama penerbit Jelajah Ramadan Sibu FM iaitu Sunnatullah Alauddin Rosli bagi menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan dengan program pada petang ini. Jadi Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, baik, mungkin Tuan boleh terangkan berkenaan dengan program pada petang ini. Ya, program Jelajah Ramadan Sibu FM yang mana kita telah pun adakan seawal pukul 8 pagi tadi. Kita bergerak dari RTM ke Surau Darul Ukhuwah Kemuyan dengan bersama-sama dengan masyarakat ahli jawatankuasa surau memasak bubur lambuk, ya, yang mana kita sediakan sebanyak 1000 bekas bubur lambuk. Yang mana bubur lambuk ini kita agihkan ke dua masjid, iaitu di Masjid Nur Sibu dan juga Masjid Darul Halim Tekuk, dan selebihnya kita agihkan kepada masyarakat dan juga penduduk yang berada di perumahan Kemuyan ini. Dan untuk makluman juga, dalam kita menghantar bubur lambuk ini ke dua masjid yang dinyatakan tadi, kita turut menghantar 20 bungkusan bakul makanan dan juga 20 bungkusan beras dan juga gula dalam kita menyantuni mereka yang kurang nasib baik, terutama yang golongan asnaf, agar mereka dapat merasai bahawa mereka sebenarnya juga turut ada perhatian, ya, untuk menerima semangat daripada masyarakat dan juga agensi-agensi yang terlibat. Bersambutan memang menggalakkan, yang mana seawal pagi kita memasak sehinggalah kita selesai mengagihkan semua bubur-bubur lambuk ini memang mendapat sambutan, terutamanya daripada pihak ahli jawatankuasa masjid sendiri, jawatankuasa Surau Darul Ukhuwah Kemuyan sendiri. Memang dari awal pagi mereka betul-betul lumur bersama-sama kita memasak dan sebagainya. Jadi ini suatu yang amat kita banggakan, dan terima kasih sekali lagi kepada rakan kolaborasi kita, terutamanya kepada pihak Aliansi, pihak Baitul Mal Sarawak Cawangan Sibu, Persekutuan Persatuan Wartawan Negeri Sarawak, dan juga Masjid Nur Sibu, Masjid Darul Halim Tekuk, dan akhir sekali Surau Darul Ukhuwah Kemuyan merupakan menjadi pusat ataupun tuan rumah untuk kita mengadakan program Jelajah Ramadan pada tahun ini. Okay, baik, terima kasih Tuan di atas perkongsian itu tadi. Jadi saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan bagi program Jelajah Ramadan Sibu FM pada petang ini. Kita kembali bersama rakan setugas di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Muhyiddin atas laporan anda. Baik, program menyantuni komuniti luar bandar di negeri ini perlu diperhebatkan lagi dalam usaha memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii yakin langkah itu dapat mempromosi keunikan di sesuatu kawasan selain menerapkan konsep Malaysia Madani. Saya mengharapkan pihak RTM memainkan peranan penting di dalam mengketengahkan ataupun memperluaskan ataupun memperkenalkan lebih-lebih lagi kawasan luar bandar seperti di Sadong Jaya, dari segi kebudayaan, dari segi pemakanan, dan dari segi culture kehidupan kepada orang ramai. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Jelajah Ramadan Sarawak FM 2023 di Sadong Jaya. Sementara itu, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nur Jihan Yahya yang mewakili Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan strategik, agensi-agensi terlibat serta orang kampung yang menjayakan program tersebut. Pada program sehari itu, pelbagai aktiviti turut diadakan. Antaranya memasak 4 jenis bubur, iaitu bubur lambuk, bubur pedas selain bubur Ashura, bubur kapur yang terkenal di kawasan itu, selain aktiviti gunting rambut percuma, dan menyampaikan sumbangan kepada 220 orang keluarga asnaf. Selain itu, aktiviti seperti demo masakan lauk tradisional Bugis, iaitu burasak dan ikan pindang yang sinonim dengan penduduk di kawasan Sadong Jaya turut diadakan.
Seramai 50 orang asnaf sekitar kawasan Lunduk menerima sumbangan barangan keperluan bersempena dengan bulan Ramadan di Masjid Pehin Sri Adenan Satem, Lunduk. Majlis penyerahan sumbangan daripada Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu itu disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri yang juga Ahli Parlimen Santubong. Sementara itu, Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan turut hadir menyerahkan sumbangan kurma dan meja ceramah kepada jawatan kuasa Masjid Pehin Sri Adenan Satem. Datuk Seri Nancy Shukri bersama Azizul Anwar Adenan kemudiannya menyertai penerima pada majlis berbuka puasa. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan.